warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya tak payah kot yang tadi, macam-macam tadi, kau malu je. Langsung tak kena kot. Banyak benda yang salah, benda yang betul. Tak baik pun, tak cemerlang pun nak banding dengan orang lain. Tapi tak apalah. Cuma nak cerita sebelum sampai sini, tak tahulah. Mungkin sebab tak tahu, Allah kurniakan muka yang muda kan. Nak sampai airport tu, datang ada seorang pelajar medik mesin ni. Dia cuik MM lah. Tak cuik cakap lah, belajar medik mesin lah, belajar medik kat mesin kata gitu kan. Tak apalah, ikut sekali lah. Dia kata dia lambat, so ikut sekali, takut dia sesat kan. Tak apalah, kita bawa lah dia. Okay, tanya. Cerita, dia cerita lah UPM apa semua. Dia tak pergi UPM. Dia cakap, okay, saya pun tahu juga medik mesin ni kat UPM. So cakap lah, tahu kan. Lepas tu bawa jumpa sampai lah dekat dalam bukit tu. So dah lepaskan dengan kawan-kawan dia kan. So okay lah. So banggalah sebab walaupun dah lama dah habis, tapi orang mesti cakap tahun 1. So okey lah. Sampai kat airport tahun 4 kan. So okey juga, tak masalah cakap, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya kat sini kita cakap, walau kat mana kita berada kan, kita tak perlulah nak cakap kita ni contoh macam power sangat ke kan. Tak kisah siapa kita yang tunjukkan kita paling orang paling humble sekali. Tak kisah pun. Sebab kita ni dengan depan Allah Ta'ala tak ada benda kan. Kalau itulah kita jadi pakar ke jadi apa pun, yang bagi itu siapa? Allah. Bukannya kita usaha kita saja tak, bukan kan. Sebab kat mana pun kita berada, kita kena setkan yang kita ni ialah hamba Allah. Dan kita ni memang lemah, penuh dengan aib kan. Kalau Allah tunjuk aib kita memang, cuma ni Ustaz Syafiq cakap, kalau Allah tunjuk aib kita dekat pada masyarakat, gugur pipi ni malu sangat sampai gugur. Nabi tengok, mak ayah tengok, semua orang tengok kan. So cara dia macam mana? Kita jaga aib kita dan kita jaga aib orang. Kita jangan ngumpat, kita jangan buat benda-benda yang boleh menjatuhkan marah orang dan sebagainya, mengutuk di belakang dan sebagainya kan. Kita nak pesankan diri Syafiq sendiri dan diri orang lain lah. Sebab kita sebagai doktor ni nanti banyak berhadapan dengan aib-aib. Lagi Syafiq kan first posting ialah ONG kan. So memang banyak aib-aib yang kena sembunyikan lah. Kadang-kadang memang seorang nak cerita pasal aib, cerita pasal tu, cerita pasal ni kan, something. Tapi benda ni kita elakkan lah. Kita nak pupuk kat sini. Sebab selalunya pelajar-pelajar mesin ni dia beza. Kalau kat Syafiq pun hospital orang panggil ustaz, padahal jahat tapi dia orang panggil ustaz kan. Tak tahulah kalau orang baik macam Nafal dia panggil ulama ni, tak tahu lah. Nak katanya orang Malaysia pandang tinggi jugalah kat belajar mesin ni dari segi agama dia. Kalau macam dia lepas, macam biasalah, kalau lepas salin tu anak dia bapak dia lambat sampai, Syafiq azankan dulu kan, azankan. Tak payahlah azan sungguh macam azan subuh tu, tak payah lah. Azan biasa lah, jangan koyak sangat pula kan. Tak biasa-biasa je. Lepas tu kalau orang tu tak semayang, cakaplah suruh semayang kan. Cakap selagi mana kan turun show ni macam tadi nak bersalin kan, masih boleh semayang. Contohnya just keluar air ketupan pecah, masih boleh semayang. Kalau dia tak boleh bergerak, ambilkan wuduk untuk dia. Dia perempuan pun tapi ada teman lah, ada chaperon lah. Chaperon ni kena nurse yang akan teman. Janganlah kita sendiri lah ambil wuduk untuk dia, sedap kan. Tak pun suruhlah dia, suruhlah nurse tu ambil kan, kalau dia ada masa lah. So benda-benda ni tak dapat kat tempat lain. Orang belajar UKM, UPM pun tak tahu benda ni. Orang belajar Mesir je, atau belajar orang yang mengetahui lah, yang nak tahu pasal fiqh ibadah, dia memang tahu. Ataupun dia akan praktiskan lah. Dia tahu dengan praktis lain, beza sangat. Macam mana kalau kita nak praktis kan, nak praktis benda Islam, something, suruh semayang, tapi cucuk beranullah 10 kali tak masuk. Tak stres passion tu. Dah lah suruh semayang, kau cucuk tak pandai. Maksudnya kita kena mantapkan juga ilmu klinikal, ilmu teori kita sebelum kita nak praktis lah, untuk nak praktis Islam. Sebab ini jadi satu macam fitnah kepada kita kalau kita tak pandai. Kalau lagi orang Mesir kan, nanti lepas ni Mesir memang bersepah lah kat Malaysia. Bersepah ni kasar lah kan, banyak lah. Sebab sekarang ni tak ada lah lagi, masih macam jarang. Mesir ni jarang. Mana Mesir? Mesir tak, macam jarang lagi lah, tak pernah jumpa dan sebagainya. Tapi nanti masa 5 tahun lagi memang dia akan tanya, bukan korang Mesir tak?
korang ni tonton ke, masurah ke, elek ke, masurah ada regular ke, apa nama dia, Manchester ke, dan sebagainya. Maksudnya sampai satu tahap nanti pelajar Muslim memang sangat ramai, dan sekarang ni kita kena jagalah kan, seboleh-bolehnya menjaga kualiti-kualiti yang senior-senior orang lama yang tunjukkan lah. Contohnya saya berjumpa dekat rumah tu Dr. Zulkifli, dia memang tonton. Jumpa dia memang unfortunate, sebab jumpa dia sebab dia punya mak meninggal dalam wad gynae. Mak dia ada ovarian cancer stage 4. Datang, tak payah cakap tengok tak faham lah. Dia memang datang macam tu lah. Syabi buat CPR tak boleh, masuk NORAD, masuk atropine pun tak jalan. Last sekali call lah, time of death berapa kan. Cuma nak katanya jumpa dia time tu tak sedap sangat jumpa dia pun macam tak cepat sebenarnya kan. Cuma dia masa dia datang tu, dia tanya dia bukan cari apa, dia cari ada Yasin tak kat sini. Dia bukan tanya mana orang ni asal tak buat ni asal tak. Dia kata ada Yasin tak sini, pada tu mak dia. Maksudnya dia tahu kan, kalau orang mati ni yang boleh menenangkan dia ialah Al-Quran kan. Apa lakinu mautaku la ilaha illallah. Dia tulis sikit kat mak dia la ilaha illallah. Itu dia nampak lah, dia ni memang tipikal orang Mesir. Memang dia ni mementingkan agama. Dia ni tahu, bukan mementingkan, dia ni tahu apa yang nak kena buat. Itu lebih penting daripada just kita belajar ke Mesir, balik dari doktor yang biasa je, tak ada nilai tambah kan. Okey, nampak banyak pula mukadimah. Tu mukadimah kot. Okey, kembali pada tajuk. Nanti kalau ada soalan tanya je lah. Syabib bukannya doktor yang lama sangat, cetek je baru 4 bulan pun pengalaman. Nak cakap banyak-banyak macam poyo pula. So kalau tanya je lah apa-apa. Macam sembang lah, dia macam abang datang jumpa adik-adik, macam tu je lah. Lain lagi nampak Syam segan nak Syam. Lama lebih Syam. Itulah maksudnya banyak benda yang Syabib nak kena cakap lah. Tapi seboleh-bolehnya cari satu soalan lah, macam saya boleh huraikan semuanya. Sebab kalau nak kita sepanjang-panjang kerja 4 bulan, pengalaman jadi Osman ni tak cukup lah sebenarnya sejam ni. Dan korang pun dari tahun 1 sampai tahun 6, maknanya skop lain-lain tau. Saya kena cerita tahun 1, tahun 2, nanti ke samping lah. Sebab kalau kita secara purata memang tak sempat nak cakap semua. Okay, tak apalah. Ni ada saya isi sikit lah, apa, pengalaman, bukan pengalaman lah, tak pandai sangat pun. Kita ada 6 department yang wajib kan. Nak cerita macam tu ke? Kita nak cerita macam mana? Kita nak cerita cara pengalaman. Tak pandai lah cerita. Macam mana korang nak macam mana? Okey lah, tak apalah. Okey, selepas dah grad kan, lepas dah grad, korang kena ambil lesen. Nah, korang bukannya boleh terus praktis. Sekarang ni, polisi kerajaan Malaysia memang nak kena kerja kerajaan 3 tahun untuk dapatkan penuh lah, pendaftaran penuh. Kalau tak, memang tak boleh dapat pendaftaran penuh daripada MMC. Dan benda ni sangat penting sebab dalam kat Malaysia ada 48 sahaja hospital yang boleh menerima houseman setakat ni kan. Mungkin depan akan buka insya-Allah jadi 49 hospital. Maksudnya tempat untuk houseman terbatas. Sekarang ni kawan Syafiq Yusim batch sama, dia kena duduk rumah 4 bulan sebab tak ada tempat untuk houseman. Ini bukan nak menakutkan, maksudnya korang kena jadi yang terbaik lah. Bukan mungkin batch Naufal mungkin okey lagi, nanti batch adik-adik yang seterusnya. Mungkin korang punya competition memang sangat tough. Bukan dari segi Malaysia saja, Mesir sendiri setahun boleh hasilkan 1000 orang doktor. 1000 orang. Daripada orang Melayu tau, orang Mesir, orang Melayu. Maksudnya ni satu benda yang baik. Kita dah ambil doktor Melayu, boleh tolong orang Melayu dan sebagainya. Tapi dari segi realiti yang ada sekarang memang congested lah. Satu doktor 200 orang, memang sangat congested. Dan mungkin korang akan kerja lambat dan sebagainya kan. Mungkin tak tahulah, mungkin doktor kena drive taxi dulu dan sebagainya. Tapi kita kena ubah polisi kerajaan ni lah. Nak katanya boleh buat houseman dekat Mesir ke, boleh buat houseman dekat negara-negara lain yang diterima dan sebagainya. Kalau sekarang ni memang nak kena buat houseman kat Malaysia ataupun di negara-negara contohnya UK, Ireland sahaja baru boleh praktis kat Malaysia. Kalau tak, memang tak boleh. Tapi tak apa, benda ni tak perlu risau. Yang penting belajar lah. Secara basicnya, basic knowledge of medicine mana-mana sama je. Belajarlah kat mana pun, UK ke Ireland ke, sama je. Yang penting lah praktikal lah. Praktikal Mesir memang sangat lag. Masa mula-mula sampai dulu kan, tak pandai. Tak tahu apa-apa kan. Nak sambut baby tak pandai, nak buat ARM, nak buat rupture of membrane tak pandai, nak buat cutombi tak pandai, betul lagi nak jahit kan. So kat sini memang menguji sikit lah. The first 2 weeks of tagging tu memang
tough. Sebab nak kena absorb semua benda. Dan kita kerja memang stressful, 7 sampai 11 malam. Lepas tu esoknya 7, 11 sampai 14 hari non-stop, tak ada cuti. So memang stressful lah. Banyak orang yang putus cinta ke apa semua memang time taking lah. Maksudnya dia tak dapat nak layan family, tak dapat nak layan dia punya tunang ke dan sebagainya, macam tu lah. Sebab memang stressful, memang tak sempat nak call orang. Kadang nak makan pun tak sempat. Dan kita masa tu dah lah kena torture dan sebagainya kan. So korang kena sedih lah. Mungkin lepas ni saya nak kena cakap dengan Dr. Buaida sikit-sikit lah pasal praktikal korang punya kan. Sebab memang bila saya balik pun memang lacking lah. Memang belajar A sampai Z praktikal dekat Malaysia. Macam mana nak sambut dan macam mana nak jahit dan sebagainya kan. Benda ni nampak remeh tau, tapi sebenarnya dia lebih penting daripada knowledge. Knowledge banyak mana pun tapi tak tahu nak buat kerja, useless lah. Dia bukan namanya function houseman, nama dia useless houseman. Dan kita akan dimark lah oleh MO. So korang kena, tak tahu lah. Kalau kat sini ada kelas-kelas macam-macam, masukkan manula ke kelas-kelas jahit, datang je lah. Pergi, tak tahu lah. Mungkin VCT pun boleh, macam mana boleh usulkan kan. Okay, dia ada 6 department yang wajib kan. Dia ada ONG, medical, PITS, emergency, NS. Lepas tu yang lain tu contoh macam BNT, itu dengan optal tu yang macam apa namanya, tak wajib lah, kita boleh pilih. Ataupun kita tak, kalau kita tak mau, ataupun tak ada masalah. Cuma ada 6 yang wajib je lah. Okay, kita kena lalui satu department ni 4 bulan. Satu department 4 bulan. Dan kalau kita lepas satu department ni, maksudnya kita dah boleh jadi MO, jadi medical officer kepada department ni lah. Dan kita kena dipersetujui oleh semua MO yang ada untuk lepaskan kita. Selain tu kita kena oral lah, oral dengan ketua jabatan. Kalau dia lepaskan kita, kalau kita lepas lah. Kalau tak, memang stay lah lagi 3 bulan. Dia akan lambat sikit lah. Contohnya macam ada kawan seorang ni, dia macam kena extend lah. Dia extend bukan sebab dia tak pandai, bad attitude. Dia selalu MIA lah. MIA ni missing in action. Hilang kan? Hilang. So macam doktor ni dia boleh hilang tau. Sebab kawan kita ada, as long as memang ada orang, ada doktor hospital tu, kita boleh hilangkan diri. Sebab dia ada kan, dia pun doktor juga. Tapi kawan tu beban lah kan. Macam contohnya orang yang tak datang kelas, memang prone to be MIA lah. Orang-orang isap rokok, hilang, mana dia? Dia kata ambil oksigen, SpO2 dia kurang. Sabar je lah kan. Kita kan junior, so macam alamak dia ni senior mana aku. Ya kan, macam mana kan, kita cover ada. Dan satu lagi memang kat medical lah, bukan medical sana. Dekat dalam medical punya scope ni, seniority memang ditekankan. Siapa senior, kita kena ikut cakap dia. Bukan kata macam kita memang nak senior, so semua orang dengar kita, tak, bukan. Memang macam tu. Sebab orang yang paling senior sekali akan jadi HOD. Orang yang paling senior sekali akan jadi pakar kan. Pakar kita ialah senior kita. Bayangkan contohnya satu masa tu buat Caesar, blood loss 2 liter tau. Maksudnya kalau 2 liter ni memang out lah ni. Atau kita kena buang rahim dia, kita kena buat hysterectomy kan. Lepas tu bos datang, bos suture sampai nama dia billing suture, boleh selamatkan dia rahim dia. So kita macam Allah, alhamdulillah lah orang macam ni ada. Kalau tak, memang dah nak kena buang rahim dia. Dah lah anak yang pertama. Maksudnya kita kena belajar daripada senior. Dalam medical ni memang lah, kalau tak kenal senior, tak tahu nama dia, tak tahu dia grade mana, habislah. Bos akan tanya, saya grade mana? Tak tahu. Macam pay pressure lah kan. Bos nak tahu tau dia grade mana, dia ambil master kat mana. Maksudnya bukan dia nak di-appreciate lah, maksudnya kita memerlukan dia. Maksudnya kita tahulah dia ambil master kat mana kan. Maksudnya kita nak jadi hebat macam ni, so kita belajar kat tempat dia dan sebagainya. Sebab kalau kita tak respect dia, kita ni nothing tau. Kita ni zero gila. Houseman ni memang zero. Kita memang nak menadah je daripada dia. Itu bos lah. Selain tu MO, medical officer dan senior houseman. Okay, senior houseman ni memang kita punya life, kita punya orang kata apa, tali hidup memang kat senior houseman. Kalau dia ajar kita, maknanya kita okey. Kalau dia tak nak ajar kita, dia nampak kita ni macam belagak ke, nampak kita ni macam kerek ke, dia tak nak ajar, dia biarlah. Kita pun tukar kata yang seseorang. Kita kena tanya banyak dan sebagainya. Kalau di sini houseman yang baik, dia akan ajar kita sampai Z. Macam Syafik Bertuah jugalah. Sebab ada orang nak ajar. Yalah, macam kita zero, tak tahu nak buat apa-apa, tiba-tiba tak ada orang nak ajar.
Ada lah. Memang kena maki je lah. Tahu lah ONG kan, ONG dia orang-orang ni malignant sikit. Dia suka macam carut kan. Dia kata kau ni Alan Kefeli tahu kan, tak ada kepala kan, sebodoh lah. Lepas tu dia kata macam-macam lah, down lah, benda-benda yang term-term yang kita sakit hati lah kalau dengar. Gitu lah, macam tu. Maksudnya nak kata kat sini kita kena menerima seadanya dan kita jadi humble. Humble tu sampai orang kata down to earth lah. Memang humble terus. Apa saja cakap tu terima kan. Tapi kalau salah jangan buat lah pula kan. Maksudnya kita kena jadi orang yang macam tu. Bukan saya nak kata kena cakap, jangan cakap diorang, kena cakap sini kat sini, tak. Kita nak kena biasakan. Sebab attitude is everything. Dalam medical world ni, attitude macam nak survive memang attitude. Attitude yang buruk, kita banyak bad habits, habis saya kata kawan-kawan kita dah jadi MO, kita baru jadi houseman, jadi kuli. Houseman ni the bottom of the food chain tau. Kuli lah senang kata. Memang kata Dr. Syafiq contoh, tapi sebenarnya kuli je. Betul, kuli. Sebab yang paling tinggi ni COD, paling rendah houseman. Kita adalah semua kerja. Kita jadi karani, jadi nurse, jadi PPK, jadi attendant, jadi semua kita buat. Sebab kadang-kadang dia orang pun dah senior, nurse pun dah senior kan. Kadang-kadang kita kena ambil step. Kita tu kerja nurse tapi kita buat. Maksudnya kita kena be prepare lah. Jangan anggap kita ni doktor, so aku power. Tak ada kan. Kita tak power langsung tak ada. Kita datang tu kena mindset nak belajar. So aku kena buat semua. Biar penat tak apa, tak ada masalah. 2 tahun ni je pun. Macam orang nanti bujang kan, tapi dah kahwin lagi, bening kan. Kalau bujang okey lah, husband tak ada masalah. Okey, lagi senang. Nanti kalau dah kahwin, mak belah sana, mak belah sini, bini pula tak ada kan. Kan. Tapi kalau kahwin okey juga. So tak adalah tengorak nurse ke apa kan. Kita kawal sikit lah. Kadang-kadang nanti ada nurse yang belajar, ada doktor-doktor yang medical student kan. Diorang kan macam banyak masa nak bersolek kan. So kena jaga sikit lah. Dan jangan gatal. Laki lah. Dia kan betul kalau dia nampak houseman muda, handsome macam Nafal contohnya. Tengok dia mak. Mak lah Nafal, tengok lah. Dia Nafal sini je kat sini. Tengok lah. Tak ada dia orang macam tu kan. Dia nak kawan sebenarnya. Jangan susah. Okey. Macam saya bilang tadi, attitude is everything lah. Attitude memang everything. Kadang-kadang kalau kita power macam mana pun, pada satu kes ni senior, dia ni memang sangat power. Tapi kena extend sebab attitude lah. Extend bukan sekejap bos, 3 bulan. Lama tau. 3 bulan ni kira separuh tahun lah. Serugi lah, banyak masa rugi. Mungkin lepas kalau jadi MO macam tenang sikit. Kita cuma 75 ongkos minggu sekali. Kalau husband, Syafiq lah. Memang shift system, tapi masih lagi penat sebab shift dia lambat sangat. 7 sampai 9 malam. Paling awal 7 sampai 5 petang. Itu pun sekali dalam masa 2 minggu. 7-5 sekali 2 minggu. Tu yang kurus kering kan. Aduh. Masa lepas tu ada on-call pula. On-call seminggu 2 kali, 24 jam. Kerja pukul 1 pagi petang, balik pukul 1 petang esok. Lepas tu malam tu on-call, siang tu kena pergi klinik. So macam dia expect us to resuscitate patient, to do CPR, to do everything lah. Tapi kita memang penat. Bayangkan kita malam tu tak tidur. Malam tu macam Syafiq malam-malam, kalau biasa lah kat labor room sambut 7-8 baby kan. Sebelah tangan, 12 ni, 12 ni kan. Lepas tu pagi tu dia expect untuk kita nak, kalau ada patient collapse tu, kita nak attend juga. So memang penat. Kalau ni patient collapse ni, patient gynae lah. Patient, saya cakap ONG sebab yang lain-lain saya tak masuk lagi. Saya boleh je cerita tapi takut tak zoom lah, tak masuk. Sebab saya punya sebelum ni ONG kan. Patient gynae sebenarnya datang dengan vaginal bleeding, memang heavy bleeding sampai HB dia. Normal apa HB? Female 14 14 kan. Tapi kalau kat biasa-biasa 11 kira okey. 11 ada yang HB dia 2.5. Gila kan? Macam mana? Saya macam alamak HB dia 2.5. Kalau kita bodoh ada apa-apa kan? Kan? Kita tak tahu kan? So kita kena belajar lah. Ada dia satu belajar PCO, blood, apa semua kan? Kita tak buat apa kan? Kita masuklah darah dalam badan dia.
kita buat blood transfusion lah kan. Tapi sebelum tu kita nak buat cross matching kan, benda-benda macam tu lah. Benda tu kita dah ada dalam kepala, tapi kadang kita tak boleh nak fikir sebab kita tak ada masuk dalam sistem tu. Satu lagi, patient tiba-tiba dia okey, tiba-tiba dia serak nafas, terpulai layu, jatuh, berubah jatuh sebelah katil. Kita nak buat apa? Kan, susah kan sebenarnya medik ni. Kalau dia lambat attend dia boleh mati kan. Jadi kalau patient mati, kita kena confirm kena extend. Siapa patient dia mati, kena extend. Mati yang disebabkan oleh dia lah, bukan mati sebabkan contohnya kena panah putih dia hospital lah kan. Kita nak kena extend. Tak lah, atas sebab itu. Kalau kita macam lambat attend, tak ambil investigasi yang sepatutnya, dia kena MI, apa kena myocardial infarction. Kita tak ambil cardiac enzyme, kita tak ambil blood investigation dia, kita kecut granula tak dapat sampai dia mati. So kena extend lah. So kena be prepared to be extend. Tak ada lah. Maksudnya yang penting praktikal lah. Kadang-kadang kalau yang orang suka MIA ni, nampak mesin collapse je, lari terus. Dia tak nak attend, dia takut dia kena extend. So kita yang junior ni lah pergi attend, sebenarnya kat situ hidup. Kalau tak, dia kena extend lah. Maksudnya kita kena ready lah. Attitude, kadang memang betul, orang yang suka MIA ni, orang tak akan kelas ni. Sebenarnya kat seterus sedang, orang tak akan kelas ni, orang yang suka MIA ni memang suka hilang. Sebab memang, dia tapi dia hilang, tapi tak ada ilmu datang. Sebab dia datang dia ada, dia pandai politik kau. Kita lah attention kan. So jangan yang macam tu lah, jadi orang yang biasa. Dan kalau dah dapat detect, kata lah dia akan kena extend lah kan. So daripada sekarang ni, tak payah isap rokok, tak payah. Sebab orang isap rokok ni memang akan hilang. Memang nak isap rokok kan. Isap rokok sekali bukan boleh 2 minit. Nak layan, nak feeding lagi 20 minit lah lebih kurang kan. Contohnya lepas makan, lepas buang air besar, dah mesti hilang. Sebab dia dah tahu dah, isap rokok ni memang macam tu. Tapi ada juga yang okey, bukan semua tak okey lah maksudnya. Ada juga yang okey, dia dah rasa kita kerja dulu baru dia orang pergi, tak ada masalah lah. Tapi yang penting sini ialah peer support. Seterusnya, saya cakap ni rawak tau, tapi ada point. Seterusnya ialah peer support. Peer support ni, kita yang kawan-kawan kita yang sekali masuk. Kalau tak ada peer support, kita memang tenggelam lah. Sebab apa? Peer support ni sangat penting. Kadang-kadang kita ada kerja nak pergi semayang Islam kan, nak pergi semayang dan sebagainya. Kalau kadang-kadang kalau hari Jumaat, okey, nak pergi semayang, tapi patient ada 28 orang. Ada seorang dia Chinese. So kita nak pergi semayang ni, kita nak tolong dia. Ada 20 orang ni, 20 orang patient ni, kita nak pergi mana? Kan? Kita tolong dulu kan. Kita datang awal, dah azan pun kita pergi. Tak ada masalah pun. Lambat pergi semayang Jumaat, jangan sampai tak semayang. Okey, sekarang dah semayang. Semayang ni kena jaga betul lah, kena alert. Masa kosong aja pergi semayang. Kalau tak, memang tak sempat. Sebab Syafiq masuk kerja pukul 7, dah pukul 2. Kerja, dah pukul 5. Kerja, dah pukul 10 malam. Sebab tak sempat nak fikir apa. Sebab memang bagi kita yang semua benda kan. Kita jadi nurse, kita jadi doktor, kita jadi, kadang-kadang kita kena jadi spesialis. Kena mengaku. Sebab patient tu, okey, kita kena buat prosedur tu sekarang. Contohnya dia tengah teknik, kena buat pleural tapping dan sebagainya kan. Kita kena cakap, kita kena mengaku lah yang saya rasa yang paling terbaik ialah buat benda ni. Padahal kita tak ada buat keputusan, semua tak ada buat keputusan yang terbaik apa untuk patient. Kita kena spesialis tak, tapi kena cakap macam tu. Sebab kita yakin spesialis datang pun dia akan cakap macam tu juga. Ini with experience lah. Tapi kalau mula-mula dia cakap macam tu, memang kena belasah lah spesialis. Dalam tu case, dia counsel patient lain. Patient tu crash injury, tangan dia pecah, sepatutnya kena amputate. Dia cakap just nak cuci-cuci dan sebagainya kan. Dia cakap patient macam tu. Okey, masuk OT dan sebagainya, keluar-keluar tangan anak dia tak ada. Mengamuk lama dia kan. Bayangkan doktor seorang houseman dia cakap nak cuci je, rupanya amputation dia buat. Macam kita jadi mak pun dan jadi ayah pun kan, marah lah kan. So houseman ni kena belasah lah. Belasah tu maksudnya kena marah lah. Kena belasah nicely lah. So kena jangan mandai. Dan kalau tak tahu tanya, jangan mandai. Kalau memang medical ni memang, kalau siapa yang bawa pandai memang kena lah. Saya cerita yang buruk je, tak baik betul lah. Okay, gaji banyak lah sebenarnya. Gaji hospital okey lah kan, dengan penat tu kan, dalam sebenarnya 5,000 banyak kan, tapi tolak 500 CPF lah, apalah, so dalam 43-44 lah.
So kalau orang bujang memang happy lah, banyak duit kan, boleh keluar kereta baru kan. Okey, tak ada masalah pun. Benda gaji ni okey. Betul ni pun Najib pun nak bagi, bukan Najib ni, Perdana Menteri Datuk Seri Najib pun nak akan bagi duit apa, 11.5. Dua-duanya dia urut siku, yang setengah bulan tu dia dah bagi dah. Dia nak bagi sebulan lagi kan. So okey lah maksudnya. So separuh bulan gaji banyak tak tau, 2,000 tau. Maksudnya dari segi financially tak ada masalah. Cuma kena kuat lah, emotionally, psychologically kena tak. Sebab 2 tahun ni memang kena enjoy lah sebenarnya. Kalau tak enjoy, kita akan rasa macam terima kasih Naiz. Penuh je fikir soalan tu, baru ingat cakap. Azlan, berapa minit ni? Sebelum tu ni nak tahniah dan penghargaan lah kepada orang-orang yang nak exam tahun 5 kan, tahun 6. Kalau dia yang datang lah, terima kasih banyak sebab datang. Kadang-kadang bila pelajar medik ni bila nak exam memang dia dah lupa lah program semua kan. Ni diorang datang je kan. So tahniah lah kepada tahun 5 dan 6. Dia nak exam final tu kan. Kita exam exam apa, exam apa ni, betul-betul exam praktikal pun tak masuk markah final pun, tak lah program Siti, tak datang lah serah bajet power betul. Padahal saya tak pandai pun. Maksudnya kan, kita kena time management lah. Nanti kalau jadi houseman, time management penting. Nanti masa kita dengan family, masa kita dengan keluarga, masa kita dengan kawan, masa kita dengan nak study kan. Kalau kita jangan macam selfish kan, kita nak kerja je, family kita tak cara, tak call dan sebagainya, kawan-kawan kita lupakan. Nanti bila susah, kawan-kawan juga nak malam-malam jatuh banyak tension, nak nangis-nangis, tengok kawan juga. Macam ada seorang senior husband ni, dia start masa dia duduk medical lah, dia kena 2 kali surat tujuh sebab poor knowledge. Siapa yang poor knowledge akan dapat surat merah yang kena explain kenapa dia poor knowledge. Siapa yang dapat 3 poor knowledge memang kena extend. Siapa tak nak dapat lah poor knowledge sebab tak tahulah sebab apa. Sebab dekat MO dekat ONG semua kakak-kakak, so kita baik dengan kakak-kakak tu, so okey lah. Bukan sebab apa, sebab kita baik, jangan suka lah kan. Kita pun baik aja kan, dengar dia cakap ya kak, ya baik. So macam okey lah kan. Kalau kita buat baik dengan orang kan berbahasa dengan kita kan. Kalau kita buat kerek dengan orang, kena lah. Tapi yang penting nampak improvement lah. Contohnya Bos Rahim, Syafiq punya pakar, dia cakap lah pada bulan ni Syafiq ni slow, dia kata. Slow dia kata. Kita macam betul juga kan. Tapi bila dah akhir-akhir ni dia kata dah lepas lah dia punya expectation. So okey lah dia kata, saya lepaskan dan dia sign. Syafiq lepas, dia kata macam tu. Kalau tak kena extend 3 bulan lah kan. Tapi selalunya orang yang first posting, dia punya macam graf tu nak lepas tu rendah sikit lah. Nak bandingkan kalau kita dah 3-4 posting tapi kita ni masih macam blur lagi, tak tahu nak buat apa.
basic ABC, basic suspension pressure pun tak ada, pressure pun komplain, masuk dari dolar sampai 45 kali kan. Dan kalau masuk ONG first ni best sebab dia punya vein dia dilated kan. Vein dia banyak progesterone, relaxant kan. So vein dia besar-besar. Kalau tak masuk Allah malu, memalukan diri kan. Sebab dia senang lah nak praktis. Tapi kalau masuk buat gynae tu susah sikit sebab dia punya vein tu lah patient dah kena chemo. Kita nak vein dia nak expect besar mana kan. Besar-besar macam paper tin je. So kena pandai lah. Lagi-lagi kalau duduk PITS nak ambil darah baby, ONG kan, dia kena ambil darah baby juga. Contohnya baby lahir, tiba-tiba jaundice, tak pasal-pasal. Jaundice macam kena ambil dia punya TSB.